Baru-baru ini Timbalan Menteri Kesihatan Yang Berhormat YB Datuk Arun Agor Dagang selaku Timbalan Ahli Parlimen dari Kernawit telah mengadakan lawatan kerja ke klinik Sungai Asap dan juga ke Hospital Kapit. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada beliau sudi untuk turun padang dan melihat sendiri pemasalah yang dihadapi. Saiz Hospital Kapit yang sedia ada tidak dapat menampung bilangan pesakit yang kian bertambah dari hari ke hari. Saya ingin mencadangkan agar mewujudkan sebuah hospital baru di Kapit dan juga hospital baru di Sungai Asap Pokoyan di daerah Belaga yang dipertua. Selain daripada itu, saya mahu Kementerian Kesihatan juga untuk menaik taraf klinik seperti klinik Nangan Mujung, klinik Nangan Gat, klinik di Sungai Tunu, klinik di Tubau dan juga klinik di Nangan Merit perlu dinaik tarafkan dengan kadar segera yang betul. Saya turut ingin menarik perhatian Kementerian Kesihatan dan semua agensi penguat kuasa kesihatan agar pemantauan berkala dan tegas perlu diadakan dari semasa ke semasa khususnya untuk memantau pekerja asing yang bekerja di sektor industri agar sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan yang betul. Pihak industri juga boleh sentiasa mendapatkan khidmat nasional daripada NIOS Malaysia bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa berada di tahap optimum. Ini kerana kita mahu negara kita bebas COVID-19 dengan sepenuhnya yang betul. Kemudahan infrastruktur yang betul. Jalan raya merupakan perkara asas kepada pembangunan sesebuah negara. Saya ingin memohon Menteri Kerja Raya Malaysia agar menyegerakan naik taraf jalan dari Simpangan Bakun ke Empangan Bakun Dam yang banyak berlubang-lubang. Dan juga saya suka ingin mengingatkan kepada Kementerian Kerja Raya bahawa jalan Pen Borneo dari Bentulu ke Simpang Bakun telah siap dengan baik. Terima kasih kepada Kerajaan Perikatan Nasional atau Kerajaan Perikatan Harapan dulu. Dan namun jalan masuk Pekan Sebauh simpangnya tiada junction yang dipertua. Jadi saya menyuarakan daripada hati rakyat untuk membuat pusin U-turn ini sejauh 2 km kalau nak masuk ke Pekan Sebauh. Jadi saya mohon agar satu jalan pintas tujukan dengan segera agar memudahkan rakyat untuk masuk dan keluar dari Pekan Sebauh. Untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula, saya ingin berharap agar Yang Berhormat Menteri dapat mempercepatkan proses membaik pulih jalan seperti berikut. 1. Projek naik taraf jalan Balak ke persimpangan semula Tugulang Pasar 6 di daerah Belaga bahagian Kapit sejauh 95 km. Projek naik taraf jalan Balak ke penempatan semula Matalun Pasar 5 di daerah Belaga bahagian Kapit sepanjang 17.5 km. Dan juga saya mohon jalan dari Rumah Nyamuk ke SMK Baleh terus ke Rumah Layang Nangan Kain Baleh diberi perhatian dengan secepat mungkin yang betul. Saya menyeru agar kemudahan infrastruktur di kawasan Parlimen Hulu Rijang disegerakan tanpa sebarang kelewatan. Saya mohon tolonglah kami di kawasan luar bandar yang dipertua. Saya tidak minta lebuh raya yang bertingkat atau mewah. Hanya infra yang baik bagi membolehkan rakyat di kawasan pedalaman mempunyai akses kualiti jalan yang baik. Komunikasi yang dipertua. Komunikasi di luar bandar yang dipertua. Kawasan luar bandar seperti Dulu Rijang amat memerlukan pembangunan infrastruktur digital yang berterusan. Saya tidak mahu insiden seperti yang berlaku di Sabah melibatkan seorang pelajar panjat pokok bagi mendapatkan talian internet bagi menjawabkan peperiksaan. Perkara seperti ini tidak seharusnya berlaku, lebih-lebih lagi kita sedang bergerak ke arah revolusi industri 4.0 yang dipertua. Justru itu saya ingin merayu dan memohon pertimbangan agar pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia dapat menyediakan tambahan menara komunikasi di kawasan Parlimen Hulu Rijang dengan menggunakan tenaga solar tanpa bergantung kepada tenaga diesel yang dilihat tidak relevan dalam memastikan bekalan elektrik untuk menara komunikasi di setiap yang tidak mencukupi.
Ini merupakan yang betul adalah senarai yang memerlukan menara komunikasi di luar bandar. Saya tak akan sebut yang betul. Banyak nama sungai long nanti yang betul Datuk Seri tidak tahu. Tetapi saya akan majukan senarai ini kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk diambil tindakan dan seterusnya. Kemudahan fasiliti pengangkutan. Saya turut kesal dengan melihat baru-baru ini beberapa insiden kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu mabuk yang betul. Ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa keluarga yang tersayang. Kini sudah tibanya masanya kita menambah baikkan akta pengangkutan jalan terutamanya bagi Seksyen 45A dan Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini kerana undang-undang sedia ada tidak memberi ketakutan kepada pemandu mabuk. Jika undang-undang dan agensi penguat kuasa tidak dapat mengambil tindakan yang lebih keras terhadap pesalah mabuk, undang-undang ini perlu digubal dengan segera agar hukuman setimpal dikenakan ke atas pemandu mabuk yang memandu sehingga mengorbankan nyawa pengguna jalan raya yang tidak bersalah yang diperlukan. Keselamatan yang diperlukan. Baru-baru ini saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan juga Yang Berhormat Tan Sri Dr. James Tembalan Ketua Menteri telah mengadakan lawatan kerja ke empangan hidrobalih. Empangan ini dijangkakan siap pada tahun 2026 dan mampu menghasilkan 1,300 megawatt tenaganya. Di Sarawak kita mempunyai 4 empangan utama, iaitu empangan balih, empangan bakun, empangan murum dan empangan batang air. Lokasi keempat-empat ini terletak, lokasi ketiga dari 4 ini terletak di kawasan Parlimen Hulu Rijang. Jadi tidak jauh dari sempadan yang diperlukan. Tahap kesiapsiagaan kita dalam sistem pertahanan negara perlu disegerakan bagi mengelakkan berlakunya sebarang kejadian tidak begini di masa hadapan, tidak diingini di masa hadapan. Justru itu saya mencadangkan agar mewujudkan kompleks CIQ di Tapak Megah dan juga CIQ di Long Singut Balih yang betul, di mana yang bakal dapat mengekangkan kemasukan pendatang tanpa izin ke negeri kita dan juga mengawalkan penyeludupan barangan subsidi. Saya yang betul telah menangkap 12 orang orang asing menyeberangi sempadan kita. Telah menangkap dengan senjata sekali semasa COVID-19 ini. Ini berapa bahayanya. Mereka telah memberi alasan kepada saya bahawa mereka untuk mencari kayu garu. Tetapi sebaliknya, Yang Berhormat Speaker, selain dari garu, mungkin mereka adalah membawa dadah kekuasaan kita ini. Kerana kita tidak ada persempadan, tidak ada ICQ, tidak ada pertahanan di kawasan Ulu Baleh, di kawasan Parlimen Hulu Rijang. Maka dengan itu, saya menyeru bahawa Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri ambil tindakan yang drastik supaya mereka yang merintasi sempadan itu akan kita tindakkan. Dan juga ketika ini COVID-19 takutnya menular ke kawasan kita di negeri di Sarawak atau di Malaysia. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin mencadangkan kepada Kementerian Pertahanan dan juga supaya jaringan keselamatan daluan sempadan Kalimantan dan Sarawak dengan izin Sarawak Kalimantan Border Security Alignment perlu diwujudkan dengan kadar segera. Kerana kita sedia maklum bahawa ibu kota Indonesia mungkin akan berpindah ke Kalimantan dalam beberapa tahun yang lalu. Kalau dari kawasan saya, straight line 450 km. Capital Indonesia berdekatan dengan Parlimen Hulu Rijang. Jika juga tidak dilupa kemudahan balai polis di Belaga harus dinaik taraf, balai polis di Kapit harus dinaik taraf, balai pondok polis di Tubau memerlukan penerapan dan juga dalam kadar yang segera.
Manakala Balai Polis di Sungai Asap sangat memerlukan sebuah balai polis yang baru bagi memastikan masyarakat di sekeliling sentiasa dilindungi dan di bawah pengawalan pihak berkuasa. Kemudahan perbankan. Saya merasa semasa COVID-19 ini, terima kasihlah. Kerana saya tahu berapa perkara yang penting dan masalah-masalah di kawasan Parlimen Hulu Rijang. Semasa tempoh PKP dilaksanakan, ramai rakyat di kawasan pendalaman menghadapi kesukaran bagi keluar dan menghadapi wang tunai bagi membeli keperluan harian mereka. Ada di antara mereka terpaksa berang alik dari Pekan Sungai Asap ke Pekan Belaga. Tujuannya hanyalah untuk mengeluarkan duit yang sedia ada di ATM. Tetapi malangnya, semasa datang ke Pekan Belaga, mesin ATM tidak ada duit. Ya, betul. Mereka mengeluh, mereka marah. Mereka bukan marah kepada bank, tapi mereka marah kepada wakil rakyat dan kerajaan. Maka dengan itu saya mohon kepada Kementerian Kewangan supaya menambahkan cawangan atau bank agro, bank BSN, bank rakyat perlu ditambah bagi penduduk di Sungai Asap dan juga bagi penduduk di Belaga. Saya ingin mencadangkan satu lagi kepada Kementerian Kewangan agar berbincang dengan pelbagai seperti yang saya sebut tadi, bank agro dan bank rakyat dan bank BSN. Dan selain daripada itu, yang betul, saya mintalah agar mewujudkan mobile bank di kawasan pedalaman bagi memudahkan mereka untuk menguruskan sistem kewangan mereka. Karena di kawasan saya banyak suku kaum Penan, suku kaum Iban di jauh dan tidak dapat mengeluarkan duit semasa PKP. Kemudahan pendidikan di Hulu Rijang, Datuk Seri Yang Dipertua. Sejak PKP dilaksanakan, kita melihat jutaan pelajar sekolah di seluruh negara telah mengikuti pembelajaran alaf baru iaitu menggunakan sistem online atau video conferencing. Namun peratusan pelajar yang menggunakan sistem ini lebih sesuai untuk mereka yang berada di kawasan bandar kerana mempunyai akses rangkaian internet agak baik. Tetapi keadaan jauh berbeza di kawasan luar bandar kerana akses kepada kemudian teknologi masih jauh di belakang. Negara kita kini sedang menuju ke arah digitalisation yang dipertua dengan izin, namun kita masih bergelut dengan masalah internet. Net ini di Hulu Rijang tidak ada, di Rumah Panjang tidak ada. Jadi saya kasihan dengan rakyat saya semasa PKP ini, budak-budak ataupun tingkatan orang-orang yang tingkatan atas ini untuk menggunakan internet tidak ada. Jadi ketinggalan dalam segi pelajaran, Datuk Seri Yang Dipertua. Saya mahu masalah internet di kawasan luar bandar diselesai dengan kadar segera dan tabak sebarang kompromi. Sini gulung. Ya, Sini gulung. Oh, gulung. Sikit lagi. Give me 52 saat. Okey. Dengan itu, it is now become a basic need in our daily life. Semasa pemerintah kerajaan nasional dulu, Barisan Nasional dulu, negeri Sarawak telah akan diperuntukkan satu jumlah 1 bilion untuk pembangunan pendidikan di seluruh negara. Khususnya melibatkan Sullah Indaib. Namun, kerajaan Pakatan telah menafikan hak tersebut semasa pendapatan mereka. Jadi saya berharaplah kerajaan Perikatan Nasional ini meneruskan agenda pendidikan ini tanpa menyekatkan sebarang peruntukan bagi membolehkan pelajar dan pendidik terus menanti kemudahan pendidikan yang terbaik. Bukan hadiah yang kita tuntut. GPS memberi hadiah kepada Perikatan Nasional dan kita memerintah sekarang. Jadi hadiah itu teruskan 1 bilion itu untuk negeri Sarawak.